Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudiah Sharif, Zarina Zawawi, Hamidah Zain, Kartina Ramli, Wuryanti Wu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadizah, Hadizah. Masya Allah. Nur Rehan binti Kamaruzzaman, Nur Aliza Abu Zarin, Siti Nur Aisyah, Khadijah Sakario, Marziah Hassan. Tolong respon audio video, tapi rasanya okey ni sebab saya pakai handphone Samsung saya. Munirah Draman, Maslizah Bagiran, Razimah Kamarudin, Linda Rahim, Nur Aini Hasan, Ifa Jannah Saudah, Maria Haji Jamaluddin Al-Tamis Furqan, Junnaim, Nur Hazian, Yusliza Mariah, Nur Zila Sulung, Nur Mila Jamaluddin, Hanisa Syafi'i, Habibah Rasul, Mizyani Rohaya Mustafa, Rafi'ah Ismayadi, Rohana Saleh, Maziah Abu Raizah Awang Hamad, Daun Pandan Wangi, Ratib NS, Anida Sulaiman, Nur Suhaidah Ngahdimin, Asmah Muhammad. Terima kasih Ratib NS, 100 stars, Masya Allah. Kalsum Abdul Rahman, Kuzurina, Azizah Atan, terima kasih 50 stars. Shima Abdul Hamid, Fatin dan Daing Zahidah, Siti Arpah Muhammad Sabita, Masya Allah. Maziah Abu Linda Kecil, Miss Kiah Rahmat, Syai Marini Syariman, Mawar Pink, Masya Allah. Nurhana Paturagi, Latifah Zaini, Fatimah Yusuf, Latifah Usman, Alhamdulillah. Asimah Adnan, Syahrina Muhammad Nur, Rosina Syahrudin, Kamariah Ibrahim. Ui, makin kecil mata saya tengok handphone ni. Nur Saleh, Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Amin. Daun Pandan Wangi, amin. Allahu Akbar. Fauzia Hasan, Miss Kiah Rahmat, terima kasih. Hani Raihani, 50 stars, Masya Allah. Fauziah Khairuddin, Alhamdulillah. Putri Lestari, Azrina Abdul Hanif, Nuriyah Sahid, Kak Long Yati, Juwita Ismail. Apa khabar Juwita Ismail? Masya Allah. Dilanim Ibrahim, Mazni Ahmad, Sarah Manal Abdullah, Hasnah Yaakob, Khairul Bariyah, Hani Raihani, Umi Habibah, Maryam Muhammad, Rose Ramli, Norini Sitam, Mahanum Sadudin, tak nampak, Hamidi Ali, Nur Ali Sofiah Ibrahim, Cik Rodia, Siti Rohaya Happy, orang Sandakan Bah, betul kan? Radiah Zainal, Nur Lidah Umar, Siti Rohaya. Ada ke anak anda comel duduk kat sebelah tu? Masya Allah. Siti Azmahani Mamat, Masyuk ke? Masuk ke? Okey, kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, yang diredai Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Adawiyah kasih minggu ni Korea hujan setiap hari. Masya Allah, moga hujan yang manfaat untuk orang Korea, khususnya yang bersyahadah di sana dalam jagaan Allah. Yang belum, moga-moga Allah campakkan nur iman dan hidayah ke dalam hatinya. Amin. Kak Ji sayang Fauziah Jaafar, Masya Allah. Kak Fatimah Umar, macam PCR semalam. Mudah-mudahan saya doa semua bakal-bakal hajiah kita yang dites PCR. PCR, dah lama tak sebut. Takut hari tu tercakap CPR dalam kuliah. Ya Allah, itulah selama ni duk cakap ke orang tersilap cakap CPR. Dah lama tak sebut CPR. Lepas tu, Jaja ke siapa dah yang teman saya masa tu, Ustazah perasan tak tadi Ustazah cakap CPR? Ayo, tak perasan. InsyaAllah. Okey, semoga Allah beri. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada sahabat kita dah berangkat. Suzana Amiruddin jumpa Ustazah di Masjid Al-Mustaqim Ampang tempoh hari. Ustazah saya nak berangkat dah besok, tolong doa. Masya Allah kan. Jadi subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beginilah kita, beginilah kita di hari terakhir, Zulqa'dah. Kan sebutnya sebenarnya Zulqa'dah, bukan Zulqa'edah, kan. Tapi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, besok kita 1 Zulhijjah. Jadi hari ini pastikan kuku-kuku kita telah pendek, sebab kita nak menangguhkan pemotongan kuku bermula esok bagi orang yang berkorban sampailah ke hari binatang kita disembelih. Juga segala bulu yang ada di badan, bergunting rambut, kan, apa sahaja, otter siap-siap hari ini. Sebab kadang-kadang bila atas nama ibadah, walaupun sunat, kita rasa nak berkeluh kesah. Panjangnya kuku, rimasnya, naklah potong, tapi binatang korban aku belum disembelih. Allah, bukan lama berbenau. Paling lama pun sahabat-sahabat dirahmati Allah, 10 hari, hari raya pertama Zulhijjah, raya haji, dan sambung 11, 12, 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Paling lama pun binatang kita nak disembelih pada 13 Zulhijjah. Masya Allah, itu paling lama. Subhanallah, paling lama 13 Zulhijjah. Jadi kita nak sebutkan apa? Dalam tempoh 2 minggu je lebih kurang. Bukan ke sebelum ini, jujur je, sebelum ini anda ada yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai dekat 3 minggu tak potong kuku. Sampai dekat 3 minggu tak potong kuku. An-Nur kata apa? Ustazah share sikit tentang puasa 1 hingga 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah haram berpuasa. 11, 12, 13 haram berpuasa. Yang orang duk sebut pasal 1 hingga 9 Zulhijjah puasa tu pun bukan hadis yang mutlak untuk mengiyakan puasa selama 9 hari tu. Tetapi kenapa orang nak berpuasa? Jawapannya sebab puasa itu salah satu amal ibadah yang terbaik di sisi Allah. Menahan diri bukan saja dari lapar dan dahaga, tapi bila berpuasa, menahan mata, telinga daripada yang maksiat, tangan dan kaki, lebih-lebih lagi lidah dari berkata-kata yang mengundang murkanya Allah. Maka itu maksud puasa. So kita duk kejar puasa 1 hingga 9 Zulhijjah, tapi mata, telinga, tangan, kaki tak berpuasa. Lebih-lebih lagi lidah tak berpuasa. Kau dah kenapa? Gitulah maksudnya. Jadi bagi orang yang tak mampu berpuasa, kekangan, halangan, cabaran atau semata-mata alasan, okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka anda bukan buat perkara haram kalau tak berpuasa. Cuma dah tak puasa. Orang lain boleh tak puasa. Kita yang dah tak puasa ni menahan lidah, nak cakap buruk tapi memilih cakap yang baik. Maka itulah sebenarnya juga ibadah dalam 1 hingga 9 Zulhijjah. Sambung amal soleh pada hari Aidul Adha, itulah 10 Zulhijjah. Top up satu lagi perkara sunat muakkad, itulah korban. Bagi yang mampu,
Mampu itu cukup untuk ada makanan untuk kita makan, bertahan sampai boleh beribadah daripada 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kita bukan ada makanan untuk tempoh sehari, 2, 3, 4 hari sampai hari tasyrik tu saja. Kalau kita intai akaun bank kita, kalau hidup tanpa kerja setahun pun masih boleh makan. Memanglah tak boleh makan kalau sekali makan hampa duk tibai yang harga 100, 200 ringgit. Kalau beli nasi bajet 5 ringgit, duit simpanan kita tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sampai ke tahun depan insya-Allah boleh makan. Itu kategori mampu. Jadi tak payah gaduh dah pasal hari ni berpuasa, masih niat puasa sunat Khamis. Aduh, pagi-pagi ustazah sudah terima. Ustazah, besok kan 1 Zulhijjah. Kalau saya puasa hari ni boleh ke puasa sunat hari Khamis? Adakah itu dikira hari syak? Hari syak apa kau bondoi pula? Hari syak tu hanya pada 29 Syakban tu. Adakah sebenarnya kalau puasa sunat, sahabat-sahabat kita dah tak digalakkan? Jadi hari ni puasa Khamis macam biasa. Isnin Khamis puasa kesukaan Nabi. Puasa je lah. Kan? Sebab namanya pun puasa sunat, dia cakap tak ada hari syak. Apa nak syaknya lagi, sebab malam tadi dah diumumkan bahawa 1 Zulhijjah kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, 1 Zulhijjah kita adalah pada hari Jumaat. Dah diumumkan oleh Pok Cik dalam TV. Pok Cik, Mok Cik di luar TV masih kecoh lagi sebab Saudi belum umum bila hari wukuf. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah pagi-pagi ni kami buka. Masalahnya ni ustazah, kita tak teli dengan Saudi. Ketika mereka berwukuf, kita ni macam mana ni? Aduhai, tunggulah apa kata mufti kita. Senang dengar mufti cakap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, supaya selaras, selari apa yang kita buat dalam ibadah. Kita kan duduk di Malaysia, kita bukan duduk di Saudi ya. Mengapa kita duduk pening-pening? Masya Allah, tabarakallah. Jadi tunggu saja pengumuman. Ustaz kata sila hari bulan nanti Pok Cik dalam TV yang baju biru semalam tu keluar lagi. Pocot mak kau tersilap. Sebenarnya 1 Zulhijjah tu tadi. Contoh. Hampa janganlah stres sangat. Contoh. Jadi, kita apalah buat kenyataan yang belum sah. Tengok Saudi raya pada 9 Zulhijjah. Kita baru nak pocot mak kau. Sahabat-sahabat, kenapa kita pula yang nak bertelagah? Nak hantuk kepala? Dia relax je tegak. Saya penyimpan besar mohor, apa ke benda, mohor besar-besar mohor. Kan? Relax je. Dulu kini selamanya setenang-tenang umat dia bagi pengumuman. Kita pula yang kecoh di luar TV. Allah mudah kenapa? Punyalah kecoh. Hari ni baru nak tanya, ustazah, lembu korban ada lagi dok? Kan? Bukan tak ada. Boleh je nak daftar, baru nak daftar, boleh. Yang kat ustazah dah habis lama lah. Boleh anda baru nak cari lembu korban, boleh. Besok jom follow ustazah. Ustazah nak pergi tengok lembu korban. Untuk siapa, biarlah rahsia. Maknanya masih ada orang yang, ustazah boleh lagi ke? Boleh. Hatta sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang dah raya Allahu Akbar, bukan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah raya, barulah datang hidayah terfikir. Pocot mak kau nak masuk korban lah tahun ni. Boleh lagi ke ustazah? Boleh. Sebab masih ada hari tasyrik 11, 12, 13. Walaupun dah terlepas hari raya haji pertama nak korban. Boleh lagi, boleh. Tapi rugi sikit. Kat mana ruginya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab kita tak boleh ambil sunat bermula 1 Zulhijjah tu. Seorang yang awal-awal. Jadi janganlah duk pakat sibuk hari ni. Semua 800 lebih orang duk dengar latahzan sambil ketip kuku. Kau dah kenapa? Padahal daripada 894 orang sekarang ni,
Hanya beberapa orang je contohnya yang masuk korban. So, siapa yang nak potong kuku hari ini adalah orang yang namanya akan disebut dalam sembelihan korban. Ni sebelah bilik saya ni ada penuh pisau dan parang ni untuk Ustaz bawa pergi Kemboja. This is kepala lembu. This is parang Ustaz Azwan. Parang terus tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu pun kalau dia tak sebut nama lembu ini untuk nama siapa. Contoh kan disebut nama 7 orang tu. 7 orang tu je lah atas nama lembu tu yang nak tahan diri daripada potong kuku rambut bagai. Kalau Ustazah saya masuk korban satu bahagian, tapi nama saya yang daftar hari tu kat Ustaz. So, kenapa? Adakah suami saya, anak-anak saya yang saya niatkan pahalanya untuk seluruh keluarga saya ni perlu juga? Tak payah. Hangpa nampak besok suami hangpa duk potong kuku. Abang! Terkejut dia terpotong sekali jari. Kenapa nak marah-marah dia potong kuku? Biar pergi kat dia nak potong kuku, dah sunat hari Jumaat potong kuku. Allah, itu digaduhnya. Benda yang patut Allah suruh perhati tak perhati. Kenapa abang potong kuku? Ya Allah, emosi gila-gila. Maklum hari-hari dengan La Tahzan. Kan? Kenapa abang potong kuku? Abang tahu tak tahun ni kita masuk korban. Kita masuk korban. Abang tak boleh potong kuku. Macamlah potong kuku tu haram. Terkejutlah kita sampai terketip dia punya jari jemari. Jari jemari. Kan terketip. Sebab kena jerit dengan isteri. Yang kita masuk korban, nama I ke nama you? Nama I lah. Tapi I niatkan pahala tu untuk you pun dapat sekali. Dah tu kenapa yang? Awak seorang je lah tak payah nak. Awak seorang je lah yang dalam pantang larang tu. Oh, ya ke bang? Ya, abang pun dengar juga kuliah maghrib kat masjid. Jangan duk kecoh sangat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan duk kecoh sangat. Jadi, kalau bab macam ni kau main, jaga lagi. Kuku yang serelung panjang kan. Ya Allah, kat situlah kita nak cebok najis, minta maaf sebut. Kat situlah ngap makanan pakai tangan kiri. Ada dah kenapa Islam tak bagi kita ni panjang kuku supaya takut nanti bila kita berwuduk mandi hadas, air tak sampai ke celah-celah kuku. Tak kisah pun kuku panjang serelung. Siap dibentuk-bentuknya. Siap pergi spa orang tolong runcingkan kuku. Allah. Aduh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak payah nak gaduh-gaduh. Kan? Masuk korban tidak, akhirnya jari yang terkorban. Kerana apa? Kerana bininya marah dia potong kuku. Padahal tak ada apa Semalam siap ada tanya soalan, Ustazah, kalau saya terpotong kuku dalam 1 hingga 9 Zulhijjah, adakah korban saya sah? Ayo, sudah pastilah sah. Tak ada kena mengena dengan itu kuku. Aduh, macam mana lagi nak habak ni sahabat? Kalau saya cakap dengan nada macam ni, hangpa kata, amboi sombongnya Ustazah ni mengajak sampai nak teriak-teriak, nak sindir-sindir orang. Amma, bukan nak sindir. Nak bagi tahu, mai mengaji, mai mengaji, mai mengaji. Bila kita mengaji sungguh-sungguh, Allah bagi kita reti insya-Allah. Yang kita duk kecoh, jangan potong rambut, bulu dan kuku. Itu hanyalah bagi peserta korban. Bukan satu keluarga, bukan semua orang yang tak masuk korban pun hampa duk pakai tulis kat Facebook, selamat memotong kuku. Orang yang tak reti-reti pasal korban ni, pahal pula hari ni hari potong kuku sedunia ke? Kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Aduh, jadi gitu. Kalau Sabtu Ahad ni ada orang jemput kenduri sebelah rumah pula. Kita pula tukang masaknya. I tak boleh pergilah, I puasa sunat Zulhijjah. Itulah yang jadi dicacah marbah habis. Nak puasa-puasa, tak payah kecoh-kecoh satu dunia. Okey, faham? Lepas tu kalau ada suami nak belanja makan, ini kisah benar tau. Ketika saya hari Ahad lepas, sahabat usrah ada 3 orang kan? Sahabat usrah ada 3 orang. Seorang daripadanya tengah iklan tu, Ustazah, jadi orang perempuan ni sebenarnya senang, tapi susah kan nak masuk syurga. Tu dia, mokcik-mokcik bila bercakap itu bukan mokcik, itu kokcik. Sahabat usrah. Duduk sebelah Hadna Ismail ketika itu pengacara. Saya ada kisah benar Ustazah, kawan saya ni masa dia dah hijrah,
Dia kata dia rajin puasa sunat. Yelah dulu-dulu kan macam diet kan. Lepas tu dia suka puasa sunat. Okey lah. Dah halang-halang diet je, betul ustaz tu kata baik aku niat puasa. So hampir hari-hari dia puasa. Kisahnya ustazah bila suami dia tak kerja, suami dia balik outstation, suami dia macam, jom temankan I lunch kat luar, you tak payah masak hari ni. Dia akan jawab, saya puasa. Saya puasa. Kan? Pada suatu hari, suami dia meninggal dunia. Ni kisah benar. Suami dia meninggal dunia. Ustazah tahu, sampai sekarang yang selalu keluar dekat lisan dia, I menyesal lah dulu suami I ajak makan, I sibuk cakap puasa, puasa, puasa. Rupa-rupanya dia nak tinggalkan I. Dia nak meninggal. Sekarang ni setiap kali I makan, yang jadi kuah kepada nasi I adalah air mata. I rasa menyesal tak temankan suami I. Gitu sinetron pagi ni. Jadi ustazah pun sekarang ni sahabat, kita nak puasa 1 Zulhijjah ke berapa, ke 9 hari ke berapa, kita dah belai, dah pujuk dah pasangan kita. Semoga Allah beri faham doa solat hajat. Ya Allah, macam mana aku nak ajak sekeluarga untuk ambil sunat ni, ya Allah. Untuk buat macam ala-ala bulan Ramadan, ya Allah. Seronoknya berganda amalan-amalan ibadah, ya Allah. Sebab lepas Ramadan orang beriman memang ternanti-nanti 1 hingga 9 Zulhijjah ni, ya Allah. Gitu. Masya Allah. Belai pujuk bukan besok nak 1 Zulhijjah hari ni bang, besok puasa. Terkejutlah orang tu. Orang tu tak pernahnya puasa Isnin Khamis ke apa, tak pernah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak pernah. Dia memang tak pernah. Dia bagi je suami dia, isteri dia, yang kenapa tak sarapan? Puasalah bang. Bagus, you I tak larat nak puasa. Puasa sunat. Lagipun orang perempuan macam mana tak puasa sunat pun tetap ada hutang puasa kan. Kena rajinkan juga puasa. Orang perempuan ni Masya Allah sebab akan qada puasa Ramadan. Jadi puasa bang. Kalau qada tak payah minta izin dah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab itu kewajipan Allah suruh bayar. Tapi kalau puasa, bang esok hari Isnin, saya rasa macam berat badan sayang ni dah naik 2 kg. Sebab semalam temankan abang makan berkg-kg. So boleh tak besok saya nak puasa? Boleh lah. Tapi jangan ajak abang. Contoh kan. Alah tak syok lah pula abang tak puasa. Dalam hati ni cakap kadang-kadang, semoga dia cakap tak yalah puasa yang. Kalau dia cakap tak payah puasa, yahu, ya bedah-bedu, aku tak payah puasa sebab laki aku tak izin. Bukannya kita, abang tu apa? Puasa malas. Macam mana nak masuk syurga? Macamlah kita yang puasa ni confirm syurga. Sekian. Ada payahlah sahabat-sahabat nak terangkan. Kan terangkan lebih-lebih. Hampa kata ustazah ni sindir-sindir pula. Hampa kata ustazah ni garang pula dalam mengajar. Sebab tu buktinya ustazah baru nak buka empong pukul 4.30 pagi. Dah macam-macam soalan pasal puasa. Tiap-tiap hari. Bukan tiap-tiap hari. Tiap-tiap tahun. Soalan-soalan yang sama. Tu lagu mana nak menahan sabar ustazah? Nak marah tapi kena sabar. Soalan ni tak keluar bagi orang yang cuba istiqamah dalam majlis ilmu. Percayalah, sebab Allah beri faham kerana keistiqamahannya. Kalau dah tiba nak korban, baru nak belajar pasal korban. Dah nak pergi umrah bulan depan, baru sekarang nak belajar. Dah baru dapat haji. Ramai tahu orang last minute ni dapat panggilan haji. Tara. Kenapa ustazah last minute ni dapat? Adalah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita perlu minta izin suami. Kalau anda faham dalam kitab hadis 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, kita berpuasa memang kena minta izin untuk suami. Kerana apa? Ustazah, saya nak puasa ni tak payah minta izin suami sebab suami saya tengah outstation. Lepas tu outstation biasa balik kurang. Biasa malam ustazah, so tak payah minta izin suami. Tetap walaupun suami outstation,
atas subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laili, Luqman Hakim, apa khabar anak anda? Masya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mesti terkejut Laili Ustazah. Laili, macam tu kan. Dah lah sopan santun wanita salihah dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ina Selina, Kuzurina, Anita Saleh, Saniza Ahmad Satari, Ida Najwa, Haini Zain, Yani Syamyani, Maslizah Bagiran, Hawa Hashim, Nur Azlina Musa, Rodiah Syarif, Nur Alis, Cik Yang Hasna, Hairiah Haji Ismail, Siti Hajar Ibrahim, Umi Ayu, Nur Fadilah Ibrahim, Lia Arif. Nama-nama yang disebut di Jumaat yang mulia, bulan Zulhijjah yang kita patut raikan beria-ria. Jamaliah Main. Alamak, siapa tu terlepas nama dah. Zuraidah Nurli, Sania, Masya Allah, Nurliza Ismail, Yasmin Yaakob, Nurwati Onan, Marzia Hasan, Rubiza Madzin, Nur Ali Zamnah Samin, Zainah Buyung, Wan Yahya Dayang, Saudia Diana, Masya Allah, Zini, Dilanim Ibrahim, Latifah Osman, Rubiah Selamat, Amin Aminah. Yang hati-hati tadi tak sempat nak sebut nama. Hairiah Salim, Hajah Sapiah, Hajah Sapiah, Kamariah Ibrahim, Kak Syung, Nur Cahaya, Habibah Rasul, kekandaku sayang, Zainun Majid, Masya Allah. Masya Allah Kak Yasmin Yaakob. Look so sweet sebab baru balik dari Palestin. Gitu. Okay, baru balik dari Palestin. Siapa ya yang hadiahkan saya tudung Palestin ni? Saya pun tak tahulah banyak-banyak. Ya, saya pakai tudung Palestin. Sebenarnya saya nak pakai dekat 3 Al-Hijrah hari Ahad ni. Tapi saya teringat satu ketika dulu dia macam adalah tema-tema yang beberapa yang macam kadang-kadang isu sensitif. Nanti sampai sana tak pasal-pasal saya kena tukar tudung. Contoh kan, tak payahlah nak mencetuskan apa-apa. Kita pakai sebab kita suka. Gitu je. Fatimah Abdullah, Sa'odah, Maimunah Hasan, Kifli Zul, apa khabar? Siti Zariah Adnan, Ina Marzuki, Faridah Abdul Rahman, Robiah Isa, Nur Hayati Syarif, Azimah Isha, apa khabar? Yurnisa Himir. Ini mak saya ni, Masya Allah, doa-doa dia makbul untuk saya, amin. Zaini Yusuf, Siti Rofa'ah Badrun, Syah Banun Afnan Ahsan, Mida Mid, Ida, Jul Ijad. Penat sebut nama hampa ni. Jamaliah Mat Desa, Norafidah Bahari, Masya Allah. Ya, Cik Rodia, saya sayang semua. Terima kasih Diana Ahmad Ahyad, hantar 100 star. Rohani Ismail, Rohana Ibrahim, Cik Lin Ibrahim, Faridah Abdul Malik, Ummi Afan Kalisha Umairah, Masya Allah, Hadisa Syafi'i, Juliana Mustafa, Habsa Ahmad, Tuan Sapinah. Terima kasih. Aklima Ibrahim, Fauziah Dolah, sempena 1 Zulhijjah, hari Jumaat yang mulia. Ustazah pakai tudung baru, namanya tudung Palestin. Gitu, okay? Tudung Palestin. Tudung Palestin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ampun saya. Hai Kak Juwita Ismail. Oh, semalam dia datang pejabat Al-Fawaz Travel, tak jumpa tuan tanah Kedaung Nak kena ni Kak Juwita Ismail. Tak sabar. Farah Hayati, Syekh Ahmad, Nur Azma, Ida Kahar, Latifah Ali, Khatijah Osman, Siti Roziah Osman. Kenapa Siti Roziah Osman tulis saya Ustazah? Maksudnya Nurlin. Dia kalau tulisan tu dibaca di sini maka jelas. Terima kasih Faiza Muhammad Nur 200 stars. Hari Jumaat dia dah, Masya Allah, Jumaat 1 Zulhijjah. Kebaikan demi kebaikan yang kita hantarkan, insya Allah. Tapi kalau gini, yang warna putih ni ada kat tulisan tu, dia macam susah sikit lah nak baca. Gitu kan. Tudung pun main peran dan rupanya nak live ni. Macam-macam.
kita mulakan berkat Jumaat 1 Zulhijjah. Jom kita hadiahkan Fatihah ini kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Farahayati, semoga berkat Fatihah ini kucing kesayangannya pulang ke rumah. Faham sangat Allah macam-macam doa. Yang berhajat Allah tunaikan hajatnya, yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang berduka Allah gembirakan, yang sedang dirundung permasalahan Allah tunjukkan jalan keluar atas permasalahannya, yang mati kita doakan dalam kebaikan dihapuskan daripada kesakitan azab di barzakh, direhatkan dengan penuh ketenangan. Kita yang bakal menyusul moga-moga didoakan oleh seluruh para salihin dan salihat, dan nantinya kita berjumpa semuanya di dalam jannah. Dan pagi ini kita doakan Fatihah ini juga, seluruh doa-doa kebaikan kita pada 1 Zulhijjah ini adalah untuk sahabat-sahabat kita, Zan Aizan, Fatimah Umar yang saya tak tersebut namanya satu persatu yang dah berlepas. Kak Fatimah Umar dan Datin Zan Aizan akan berangkat hari ini ke Baitullahil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, janganlah bagi ayak mata cik mengaliak pagi-pagi hari kemuliaan ni. Masya Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Latahzan, apa khabar? Kesayangan, semoga dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah. Paling penting, jangan tak sedar. Hari ini 1 Zulhijjah. Jangan lagi tak rasa untuk meraihkan 1 hingga 9 Zulhijjah adalah hari-hari yang penuh kemuliaan, yang kita beramal apa sahaja pahalanya digandakan, yang Allah sangat perhatikan orang beriman. Diteropong habis kita ni, siapa yang paling banyak berbuat amalan, paling hebat dalam amalan tersebut, penuh dengan keikhlasan. Subhanallah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga kita istiqamah, semoga kita ikhlas, semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Telusuri sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail. Masya Allah, masih tetap taat dan akur. Ini tanda sujud seorang hamba, tak banyak cakap, terus buat. Tapi Allah maha bijaksana. Allah tak pernah zalim kepada kita. Allah nak test je kita ni macam mana. Bila kita, aku tak kira ini perintah Allah, aku tetap nak buat. Bukan Allah suruh kita sembelih anak-anak kita hari ni. Tidak. Maksudnya apa saja perintah Allah, jangan beralasan, buat. Hari ini sahabat, 1 hingga 9 Zulhijjah, pelbagai amal soleh. Yang tak boleh buat A, buat B. Tak boleh buat B, buat C. Tak mampu buat semua senarai-senarai yang dah bersepah orang tulis dekat Facebook, media sosial. Kenapa kita tak rasa kuat untuk berbuat? Kita duduk dalam circle yang saling mengingatkan, tolong jangan menyampah.
tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Paling penting, kalau tak berpuasa pun, kenapa tak mampu menahan mata, telinga, lidah daripada bermaksiat kepada Allah? Apa gunanya berpuasa hanya menahan lapar dahaga, tapi matanya masih bermaksiat, telinganya masih bermaksiat, tangan kakinya masih bermaksiat, lidah, jari masih bermaksiat. Jadi sama-sama buat kebaikan. Doakan juga sahabat Latahzan kita Kak Long Sufia diberi kekuatan oleh Allah menjaga ibu yang daripada GH separi sedar, dibawa ke rumah, dimasukkan tiup, sudah makan minumnya hanya diuruskan begitu. Seorang anak yang menjadi pendamping kepada ibu ayahnya yang sakit, yang sudah tak sihat. Kembali siapa kita dulu ketika berada di tangan ibu dan ayah kita. Mereka tak tidur kerana kita. Mereka mengenepikan kesihatan mereka untuk kesihatan kita. Semoga sahabat-sahabat kita yang menjaga ibu dan ayahnya, Allah beri kekuatan, kesabaran yang tinggi, kerana syurga berada di dalam rumah kalian. Syurga berada di dalam rumah kalian. Syurga berada di dalam rumah kalian. Semoga Allah berikan keikhlasan. Mudahlah jalan-jalan syurga untuk kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sangat bersemangat pagi ni sebab dalam minda saya 1 Zulhijjah, hari Jumaat. Apa pun, bahkan setiap helaan nafas kita hari ini, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kita bernafas dalam kebaikan, Allah akan datangkan cobaan dan ujian untuk tes kita. Masih boleh buat kebaikan tak? Tengok, bila kita fokus kepada kebaikan, Allah bagi ganti yang begitu hebat. Sahabat, nak jadi baik, biasa mengorbankan sesuatu perkara yang kita rasa, ni baik tapi aku kena tinggal. Ibrahim alaihissalam digantikan seekor kambing biri-biri yang gemuk, kibash. Masya Allah, putih. Tanda sucinya hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, akhirnya anak itu bukan disembelih pun, tetapi Allah gantikan dengan sesuatu yang begitu indah. Itulah korban Nabi Ibrahim pada tahun itu. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW diteruskan, kerana ini adalah perintah Allah. So, kita kadang-kadang terpaksa banyak berkorban demi melihat orang lain mempamerkan senyuman. Sakit ni kat sini, kan? Menangis ni kat dalam ni, tapi kita nak bagi orang lain tertawa. Semoga Allah pandang itu sebagai pengorbanan yang penuh keikhlasan. Lalu itulah syurga sebagai jalan dan tempat pengakhiran yang penuh dengan kenikmatan. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Gembiranya Ustazah, kebaikan pertama yang Ustazah nak buat pada pagi selepas subuh ini, Masya Allah, adalah tara, promosi. Kalau anda nak hadiahkan kepada sesiapa, bagi yang dah ada, dari lisan ke tulisan. Harganya RM45, belum termasuk kos untuk pos. Okay? Tetapi pada hari ini, kalau beli dia saja hanya bank in RM50, termasuk kos untuk pos. Okey, tapi belum begitu untung lagi. Yang paling untungnya, kita buat combo satu dari lisan ke tulisan. Kemudian, apa itu Al-Quran? Kemudian, kita top up dengan roh di sempadan barzakh. Ni memang gila-gila punya sale ni. Masya Allah. Dan roh di sempadan barzakh, sepatutnya total ni harganya RM105. Tetapi, kita bagi free postage. Kalau satu je postage pun dah lebih RM10. Sahabat-sahabat, free postage plus satu keychain demi ummah kerana Allah Ustazah Zai yang sangat cute, miut, comelote. Keychainnya yang comelote kan, tergedik-gedik gitu. Masya Allah, cantik dan boleh tahan lama, sangat berkualiti. Itu saja total kalau nak ikutkan lebih RM150. Tapi semua itu termasuk free giftnya, Ustazah hanya beri RM100 sahaja untuk koleksi anda, ataupun untuk koleksi anda. Siapa tu? Kakak saya tu, Ustazah siapa tu? Untuk koleksi anda, ataupun untuk anda bagi tahu tim khidmat, tolong hantar ke alamat sekian-sekian sebagai hadiah saya untuknya sempena Zulhijjah ini. Meremanglah bulu roma sahabat-sahabat. Meremang bulu roma. Semoga Allah pandang, Masya Allah, sebagai orang yang
dalam Zulhijjah ni kita saling nak memberi kebaikan, kegembiraan. Follower tegar Ustazah Zai dah hadir dah semua-semua ni kan. Tapi disebabkan package yang begitu istimewa, Masya Allah, termasuk free gift ni Ustazah tak bawa naik pula dekat bawah. Maka anda boleh, ini bukan free gift, ini kalau nak kena minta dekat Yusni Zayaziz. Ini bukan free gift. Ini pun bukan free gift, kalau nak kena minta dekat Juwita Ismail. Sekian dimaklumkan. Ini pun bukan free gift. Macam-macam ada atas meja Ustazah. Ini pun bukan free gift. Anda jangan macam-macam. Ini pun bukan free gift. Apa lagi? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gurau. Tak boleh gurau kot satu Zulhijjah. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sudah bersiap-siap untuk bergerak ke Bentong. Buat apa Ustazah nak pergi Bentong? Sebab saya nak bermesra-mesraan dengan lembu korban. Lembu korban. Tara! Bermesra-mesraan dengan lembu korban. Nanti saya nak, kalau ada line, saya nak buat live. Saya nak share dengan anda. Antara sunnahnya kalau kita nak korban, kita tengok lembu korban kita. Contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi, hampa janganlah Ustazah nak tengok lembu korban saya kat Kemboja. Allah. Tiket kapal terbang saja berapa? Sekian dimaklumkan. Okay? Kalau yang boleh kita buat. So, alang-alang Ustazah on the way ke Kijal pada pagi ini, maka Ustazah singgah di Bentong untuk mengintai apakah yang sedang dilakukan oleh lembu-lembu korban, yang mana lembu korban bila dah tiba dekat hari nak dia bawa pulang ke tempat pengorbanan, penumbangan dia itu, dia dibagi makan pellet. Apa sebutnya? Pellet. Kan macam gitulah. Untuk menggemukkan lembu-lembu korban tu. Untuk menggemukkan lembu-lembu korban itu. Terima kasih Kak Yasmin Yaakob. Memang berbaloi sangat-sangat 3 buku dan free gift itu. Kalau sahabat tim khidmat tahu ni, diorang mesti membawang Ustazah. Biar betul Ustazah ni. Sebab dapat tahu harga setiap satu tu. Ini promosi untuk bulan Zulhijjah. Habis je Zulhijjah, habis. Okey? Allahumma salli. Ya Rafi Abdul Rahman dah ada semua. Lepas tu tolong panjang-panjangkan pada kawan-kawan lain yang belum ada atau yang berhajat untuk kita hadiahkan kepada orang lain. Bagi je alamat dekat sahabat tim khidmat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dibagi makan pellet tadi untuk menggemukkan. So saya nak tengok berapa gemuk setelah dipulun dengan makanan itu. Tapi semalam sahabat saya di Kemboja hantar lembu. Ustazah pun cakap, bang, kenapa lembu Kemboja ni macam ni? Kenapa tak macam lembu kat sini? Apa beza lembu Kemboja dengan lembu Malaysia? Lembu Kemboja makan original yang Allah bagi. Itulah daging solid yang Allah bagi dekat dia. Tak adanya bubuh apa. Kalau ayam bubuh apa untuk makin nampak gemuk kan, disuntik. Lembu kita pun macam tu sahabat-sahabat. Depa kat sana makan rumput original. Tak ada je nak mengelabukan pembeli. Lembu ni hari tu kurus. Lepas 2 minggu aku tempah terus jadi gemuk gedempul punya lembu. Sebenarnya nanti bila timbang daging dia lebih kurang saja. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Romna Mansuri, I love you orang Singapore. Silakan. Macam mana pula 10 buku tu? Kita promosi 3 buku tadi. Tak apa-apa pun Kak Romna, tolong hubungi sahabat tim khidmat. Ya sayang, sahabat, saya tak boleh lama sebab saya janji dengan Ustaz. Konon-kononnya kelas habis 7.30. Konon sebab nak start 6.45 kan. So tak apa, Ustaz tengah masuk-masukkan barang dalam kereta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha baik terhadap hamba-hambanya. Muka surat 556. Seorang yang mempunyai kedudukan di kota Riyadh mengkabarkan pada saya bahawa tahun 1376 Hijrah ada sekumpulan pelaut penduduk wilayah Jubail. Jubail ni ada seorang sahabat Latahzan kita duduk sana tahu, di Saudi. Kita punya Kak Yan. Kak Yan memang orang Manjung, Perak, tapi dia hijrah ke Jubail, Saudi kerana ikut suaminya bekerja. So kalau Ustazah buat umrah tu, kalau dia kebetulan suami dia cuti nak buat umrah, kami selalulah dating dekat Disaji dulu, tapi sekarang tak ada Disaji dah.
Wilayah Jubail pergi ke laut untuk menangkap ikan selama 3 hari 3 malam. Mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Ajaib ni. Dan mereka pun tidak meninggalkan solat 5 waktu. Tak meninggalkan solat 5 waktu, maknanya orang baik insya-Allah. Pada masa yang sama ada sekumpulan orang yang juga menangkap ikan, tetapi mereka ini sama sekali tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah melakukan satu solat pun. Namun mereka mendapat ikan yang banyak. Kumpulan yang pertama berkata, Subhanallah, kita solat tetapi tidak berjaya menangkap seekor ikan pun. Sementara mereka yang tidak pernah bersujud kepada Allah, lihatlah hasil tangkapannya. Jujur, sahabat Latahzan, pernah tak kita datang rasa begitu? Aku susah payah taat suami, solat, mak bapak pun aku jaga. Aku pula yang rezeki paling kecil. Kenapa orang yang tak solat, tak tutup aurat, mulut laser, tak layan mak ayah dia, adik-beradik dia. Tapi kenapa dia pula yang kaya raya? Kita biasa kan merungut-rungut walaupun bukan di mulut. Begitu di hati kita terpaut kepada syaitan, nafsu, iblis yang menghasut. Berapa banyak ut. Saya nak kebentung satgi saya pakai kasut. Itulah pantun pagi ini. Masya Allah. Kemudian dia mengambil mutiara itu dan melemparkannya ke tengah laut. Ni tiba cerita mutiara pula. Pelaut-pelaut, yakni nelayan-nelayan itu bertemu dengan seekor ikan yang di dalamnya ada mutiara. Dia berkata, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Demi Allah, saya tidak akan pernah mengambilnya kerana ini Allah berikan tatkala kita melakukan maksiat kepadanya dengan meninggalkan solat. Allah, pelaut-pelaut yang tak solat, yang meninggalkan solat tu merasa, kalau aku dapat rezeki ni tapi aku tak sembahyang, ni orang yang punya rasa. Allah beri hidayah. Marilah kita sekarang beranjak dari tempat di mana kita melakukan maksiat kepada Allah di dalamnya. So, tinggalkan maksiat. Sebab semua manusia ni Allah beri rasa untuk hijrah. Tapi taufik kekuatannya, kita, nantilah hujung tahun lah aku hijrah. Nantilah lepas umur 40 lah. Once you dah sampai umur 40, hijrah tu masih diangan-angankan, masih lagi buat perangai bawah 40, tak rasa pun umur depan lepas 40 ni dah makin dekat dengan kematian. Macam sukar sangat untuk kamu mendapat hidayah Allah. Sahabat-sahabat, start saja umur 40, Allah pun sebut dalam Quran. Walaupun Mak Saleh suruh kita kata, umur kita ni start dikira konon-konon lah daripada umur 40 tahun. Sebenarnya, Ustaz nak panggil dia tu. Jangan dia kata yang dah time's up. Jenuh, ni tengah semangat ni. Okey sahabat-sahabat, kita hindarkan diri kita dengan maksiat. Kalau kita masih bermaksiat, seharusnya rasa kita bagaimana? Kita masih bermaksiat, tetapi kita dapat rezeki yang begitu melimpah ruah banyak. Ya abang, ya betul. Seluar belakang pintu, saya sangkut yang tu baju tu. Tu dia. Seluar belakang pintu, t-shirt dah sangkut, jubah nak bawa masuk dalam kereta. Gitu. Pagi-pagi. Macam no janji 6.45 tak terlajak ke 6.57 juga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dah lupa? Nampak muka suami terus lupa. Macam mana ni? Nampak muka suami terus lupa. Okey, jadi kita nak push diri kita berganjak daripada tempat maksiat kepada life begins 40. Kau main lagi. Tapi kalau tak sampai 40 macam mana? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, syaitan pun membisikkan kepada mereka untuk meninggalkan solat. Tak payahlah solat. Kau tak solat pun rezeki kau banyak. Perangan setan yang suka menghasut. Dan mereka pun tidak solat subuh. Lalu zuhur pun ditinggalkan. Juga asar. Setelah asar mereka ke laut lagi dan ternyata hasil menangkap seekor ikan. Mereka mengangkat ikan itu dan membelah perutnya. Ternyata dalam perut ikan itu terdapat mutiara yang sangat mahal harganya.
Salah seorang daripada mereka mengambil mutiara itu, membolak-baliknya dan mengamatinya. Dan dia pun berkata, subhanallah, pada saat kita taat kepada Allah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Namun ketika kita derhaka kepadanya, kita justru berjaya. Sesungguhnya rezeki yang kita peroleh ini tidak wajar. Dalaman yang kuat, sahabat-sahabat, dia akan meyakini, kalau aku tidak taat perintah Allah, mana mungkin aku boleh mendapat rezeki yang penuh nikmat. Tadi mulanya dia sembahyang, akhirnya dia nak try test. Orang yang tak sembahyang dapat ikan banyak, kan? Cuba try test tengok kita tak sembahyang. Allah bagi sungguh ikan siap ada mutiara lagi di dalamnya. Tetapi hati yang kata no kepada maksiat, dia kata apa? Mana mungkin aku boleh dapat nikmat rezeki yang begitu banyak dalam keadaan aku tidak taat. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu? Nanti letak minyak kat pintu, pasti tak. Apa tu? Kak Fatimah, letak minyak kat pintu. Oh, bunyi ke? Saya lagi suka bunyi-bunyi macam tu. Bunyi itu adalah hiburan hati. Sebab saya tahu, oh, suamiku datang. Tak apa. Dia ada orang tak selesa dengan bunyi, saya bahagia dengan bunyi. Okey? Baik. Syaitan pun membisikkan kepada mereka untuk meninggalkan solat. Syaitan pun membisikkan kepada mereka untuk meninggalkan solat. Dan mereka pun tidak solat subuh. Mana tadi? Dah sudah dah ni. Okey? Dia rasa bila dia tinggalkan solat tapi dia dapat rezeki, rezeki ini adalah tidak wajar dan dia tahu itu adalah istidraj. Allah bagi untuk kita makin leka. Na'udzubillah min zalik. So merasa takutlah dengan nikmat, sahabat. Sebab tu bila kita dapat nikmat, kita ingat terngiang-ngiang kata-kata Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Engkau ingat dengan nikmat inilah engkau akan banyak disoal oleh Allah. Dari mana hang dapat ni? Sumber mana? Ke mana hang belanjakan? Sebab tu orang dapat nikmat ni jangan lupa diri. Bahaya. Mutiara itu dilemparkannya ke laut seraya berkata, Allah akan menggantinya. Demi Allah, aku tidak akan mengambilnya kerana kita telah berjaya setelah kita meninggalkan solat. Marilah kita meninggalkan tempat ini yang telah membuat kita derhaka kepada Allah. Hijrah ini kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan tempat yang kita selalu berbuat dosa, ataupun bila kita duduk di situ kita makin bermaksiat kepada Allah, maka tinggalkan. Setelah 3 batu jauhnya mereka meninggalkan tempat itu, mereka berhenti dan mendirikan kemah. Dan mereka pun pergi ke laut untuk kedua kalinya. Mereka berjaya menangkap ikan kunud. Ikan apa tu Perut ikan itu dibelah. Dan ternyata di dalam perut ikan itu ada mutiara. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki yang baik kepada kita. Ini didapatkan setelah mereka kembali solat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka pun mengambil mutiara itu. Lihatlah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lihatlah bagaimana keadaan mereka sebelumnya pada saat derhaka kepada Allah. Masa mereka derhaka kepada Allah, bagaimana mereka rasa tak selesa. Kalau orang beriman, buat maksiat, buat dosa, dia rasa tak selesa. Tapi kalau orang buat dosa, dia rasa makin bahagia, something wrong. Dia tahu ni dosa, aku tipu orang ni, Allah tak suka, dia tak selesa, dia takkan ulang menipu orang. Walaupun orang tak tahu dia sedang menipu. Sebab dia tahu itu dosa. Tapi orang yang biasa bergelumang dengan dosa, tipunya dah berkali-kali. Oh, tolong kambing aku kena makan harimau. Menipu saja-saja. Hobi dia kan. Akhirnya betul-betul kambing kena makan harimau. Tak ada siapa orang kampung nak mai tulun. Contoh rezeki yang mereka dapatkan kotor. Kemudian setelah mereka dalam ketaatan, rezeki yang kotor itu berubah menjadi harta yang baik. Allah sahabat. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah. Jikalau mereka sungguh-sungguh redha dengan apa yang telah diberikan Allah dan Rasulnya,
Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Sahabat, buat kebaikan tapi kita tak ada pergantungan pada Allah. Tak ada kemuliaan di sisi Allah. Buat sesuatu ada pergantungan kepada Allah dan sangat berharap kepada Allah. Ini kamu dimuliakan di sisi Allah. So, apa pun yang akan menghinakan kita bila kita hilang tempat berpaut, yakni Allah. Tapi kita selalu memandang tempat berpaut kita adalah makhluk-makhluk Allah. Itu silap. Bayangkan nelayan-nelayan di tengah laut, ditimpa karam, angin, ribut, taufan. Siapa lagi nak tolong mereka? Hantar WhatsApp kat isteri, mai hantar helikopter, sempat tenggelam dulu. Tapi siapa yang mereka sebut? Allah dulu. Subhanallah. Ini adalah kebaikan Allah. Dan barang siapa meninggalkan sesuatu kerana Allah, tinggalkan sesuatu kerana dia tahu Allah suruh tinggalkan, maka Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya itu. Ya Allah. Meremang bulu roma. Kita tinggalkan sesuatu kerana Allah. Ingat tak seorang lelaki yang dijamin syurga, kata Nabi SAW, dia duduk sorang-sorang, didatangi oleh seorang perempuan yang nak menggoda dia, seksi, sangat merayu-rayu untuk didekati oleh lelaki tersebut. Kisahnya panjang. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila nak sahaja terjadi syahwat yang memuncak, terus dia kata, inni akhafullah. Sesungguhnya aku ni takut akan Allah. Datang rasa takut kepada Allah, maka dia tinggalkan perempuan itu terpinga-pinga. Tak jadi perzinaan ketika itu. Lelaki itu wajib syurga. Dia tinggalkan sesuatu kerana Allah. Dia tinggalkan sesuatu kerana Allah, sahabat. Di situ kemuliaan Allah angkat darjatmu. So kita yang ada keyakinan dan berpaut kepada Allah, kerana apa kita takut hilang kerja? Contoh, kalau kita tahu kerja kita itu mendatangkan maksiat kepada Allah, kenapa kita takut nak tinggalkan kawan-kawan yang suka membawa kita kepada kancah dosa? Bukan kita tinggalkan kerana kita putus silaturahim. Sahabat, kita menjauh kerana kita nak jauhkan diri kita dari dosa. Kisah ini mengingatkan saya, kata Dr. Aida Al-Qarni, pada kisah yang terjadi pada Ali bin Abi Talib. Suatu hari Ali masuk masjid Kufah untuk melakukan 2 rakaat duha. Didapatinya seorang budak di depan pintu masjid. Wahai anak muda, jagalah bagalku. Bagal ni antara mix. Ingat manusia jika ada mix Malaysia kahwin dengan Amerika dah. Jenis binatang campuran antara kuda dan keldai. Kuda besar, keldai kecil. Bagal lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keldai. Macam mana rupa dia tu? Okay. Bagal, macam tu sebut dia. Bagal. Piramli kata bongo, macam tu kan. Sampai aku selesai solat. Dia nampak seorang budak, dia percaya kat budak ni Saidina Ali, suruh jagakan bagal dia. Pinta Ali kepada budak itu, dan Ali masuk ke masjid untuk menunaikan salat duha. Dalam hatinya terdetik niat untuk memberikan 1 dirham kepada budak yang telah menjaga bagalnya itu sebagai imbalan. Ketika Ali sedang solat, budak itu mengambil tali kekang bagal itu dan membawanya ke pasar untuk dijual. Dia budak tak amanah pula dah. Dia tinggal bagal kat depan masjid. Dia pergi ambil tali. Ingat Abdul Rahman bin Auf ketika hijrah Mekah ke Madinah, daripada kaya di Mekah masuk Madinah dalam keadaan miskin, tapi jadi kaya raya semula hanya kerana menjual talinya unta di pasar Madinah. Masya Allah, kebijaksanaan ni luar biasa sahabat-sahabat. Kalau anda dah biasa dengar siri-siri kuliah Ustazah, anda dapat relate cerita-cerita ni. Masya Allah, ketika Ali keluar dari masjid, dia tidak lagi berjumpa budak tadi dan bagalnya dalam keadaan tidak diikat dengan tali kekang itu. Maka diperintahkannya seseorang untuk mencari jejak budak tersebut. Katanya kepada orang itu, pergilah ke pasar, mungkin dia sedang menjual tali kekang itu di sana. Okey, orang itu pun pergi menuju ke pasar dan benar bahawa dia mendapati budak itu sedang menawarkan tali kekang bagal itu. Orang utusan Ali itu pun membelinya dengan wang 1 dirham. Dan dibawa pulang untuk menemui Ali. Kata Ali, subhanallah, saya telah berniat memberikan 1 dirham yang halal kepadanya, namun Allah subhanahu wa ta'ala, meremang bulu roma, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka
kecuali memberikan 1 dirham yang haram. Sahabat, anda faham tak maksud cerita ni? Ada manusia yang Allah memang tetapkan dengan sebab dia takut Allah, dia akan dapat rezeki tu. Lambat atau cepat, tapi halal, barakah. Ada orang yang tidak takut Allah, dia nak rezeki tu, mungkin dapat cepat, tapi tanpa berkat. Sebab dia tak bersungguh dalam takut pada Allah. Dia pergi ambil tadi ni semata-mata nak dapatkan 1 dirham. Dia pergi jual ke orang tu, duit tu halal ke haram? Haram. Saidina Ali bukan tak nak bagi dia duit yang halal, tapi sebab Allah tak pilih dia untuk mendapat yang halal, Allah halang. Dia pergi tergerak untuk mengambil tali itu dan menjual dengan harga 1 dirham. So, kalau kita salah faham, kita akan kata, kalau macam tu, tak payahlah kita fikir apa-apa, buat apa-apa. Nak jadi baik pun Allah pilih, nak jadi jahat pun Allah pilih. Betul? Tapi melihat kepada nawaitu kamu. Kamu tadinya, wahai budak, ada tak nawaitu nak mencuri? Kalau kamu tak ada nawaitu untuk mencuri, hanya sekejap Saidina Ali bersolat di dalamnya, nanti balik, mungkin kamu dapat rezeki upah daripada tunggu bagalnya Saidina Ali. Dapat upah 1 dirham. Tapi sebab kamu tak sabar, kan kamu tak kisah halal dan haram, kamu tak takutkan Tuhanmu, maka diizinkan oleh Allah tanganmu mencabut tali itu untuk dijual. Usaha juga, tapi usaha yang haram di sisi Allah. So kita yakin, kita berusaha, sentiasa ada rasa takut kepada Allah, cepat atau lambat rezeki itu akan datang dengan berkat. Kita berusaha juga, tapi tak ada sabar, tak ada takwa, takut kepada Allah, kamu mungkin dapat rezeki itu cepat, tapi tanpa berkat. Sahabat-sahabat faham? Kisah pertama dengan kaitan kisah kedua. Masya Allah. Betul Umi Salwa, betul jadi baik atau jahat Allah pilih. Tapi statement macam ni kita takut orang yang mengajinya tak hari-hari, dia akan faham, okay, so what? Aku nak jadi jahat pun Allah yang pilih, aku nak jadi baik pun Allah pilih. So duduk diam-diam sajalah, suka hati aku lah. Aku nak buat apa pun Allah yang tentukan aku macam ni. Hati-hati ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia bermula daripada kita. Bagaimana kita menentukan jalan kita menuju syurga atau neraka. Sahabat-sahabat, anda faham ke? Saya risau anda salah faham. Akhirnya anda pun tak payahlah usaha jadi baik. Kalau Allah dah tentukan aku ni ahli neraka, maka nerakalah aku. Tidak gitu. Okey, kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan selalu mengikuti hamba-hambanya ke mana pun mereka pergi. Maksud, Allah Maha Baik. Kebaikan Allah ni akan mengikut hamba-hambanya. Sahabat, saya berdosa kalau saya kata ini Allah. Saya bukan maksudkan begitu. Tapi saya nak faham, ini kebaikan Allah. Ni tangan kiri saya, sahabat. Sebab kalau saya angkat ni dulu, hampa kata saya pakai tangan kiri dah. Sebenarnya saya nak cakap, ini kebaikan yang Allah nak beri pada kita, ini kita. Tapi nanti hampa nampak, Ustazah Zai ni tangan kiri pula Allah, tangan kanan pula makhluk. Ini tangan kanan saya, tahi lalat saya belah kanan. Sekian dimaklumkan. Kenapa Ustazah orang live selalu buat contoh orang Islam? Ustazah pakai tudung nak review makan tu tangan kiri. Dia sebenarnya tangan kanan, tapi kamera trik jadi kiri. Puan duduk fitnah orang macam-macam. Okey, ini tangan kiri saya. Kebaikan yang Allah nak bagi, dia akan follow rapat kebaikan yang kita dah niat nak buat. Sebab tu Nabi pesan, innamal a'malu binniat. Menggedik pula benda Allah ni. Gitu. Dia keris kat Juwita Ismail. Masya Allah. Apa jangan main-main dengan Ustazah, cucuk kan? Yang ni Lidi Bling-Bling Yusni Zayaziz. Okay, apa jangan main-main mahai ni. Okay, bling-bling gitu. Kalau Ustazah nak letak dekat rambut ke tudung ke, mesti orang wow, hebatnya. Kan? Jadi kita nak bagi tahu, bila kita ada niat, mana tadi? Mana yang kebaikan? Bila kita ada niat kebaikan, apa janganlah tidur lah apa pagi ni. Ada niat kebaikan, kebaikan Allah akan follow rapat. Kan? Allah akan mudahkan. Kan Allah dah cakap dalam Quran, fasanuyassiruhu lil yusra.
Allah akan mudahkan kita ke jalan yang mudah sebab mu nak buat benda yang Allah suka. Allah mudahkan, Allah bantu, Allah datangkan kawan yang baik-baik. Allah izinkan mu berpagi-pagian dengar benda yang baik-baik. Sebab Allah nak kamu jadi orang baik. Kamu dah start dulu kan? Pagi-pagi hangpa nak pergi kerja, duk pasang lagu dangdut lah, lagu apa benda lah. Macam mana Allah nak tunjukkan kebaikan? Cari yang manfaat. Jadikan dia vitamin, suplemen kita hari-hari. Siapa yang cakap kat Ustazah masa jumpa sahabat lah tahzan? Oh, kasih Ustazah, ngajarlah tahzan. Dia ibarat suplemen saya setiap hari. Dia ni dah kenapa pun. Kan? Saya macam, kalau saya tak dengar lah tahzan Ustazah, macam saya tak ambil vitamin C. Wow, dia ambil vitamin C hari-hari you. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Cik Munirah Draman kata, saya merasai apa yang Ustazah cakap. Masya Allah. Ni geram ni, dayang. Sebab itulah Ustazah ni semangat nak ngajar. Sebab sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, Salwani Ibrahim kata tak tidur sebab nak kena cucuk dengan lidi. Sebab Ustaz dah berapa kali dah buka tutup pintu kan, nak gerak dah. Okey sahabat-sahabat, sebab saya kalau menghala ke belah pantai timur ni, saya susah nak buat live tengah jalan. Line dia kurang sikit kan. Dia tak macam ke utara. Cik bangga nak ke utara. Ampun orang pantai timur. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Okey, Allahumma salli ala Kak Hamidah Saad, kan menantu orang utara. Nak sebut cucuk, tersebut cucok lah pula. Lapak. Okey, ramai yang puasa kan? Kamu tidak berada dalam satu keadaan, tidak membaca suatu ayat Al-Quran dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu, kata Allah, pada waktu kamu melakukannya. Tidak bakal luput daripada pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah, yakni atom, baik di bumi maupun di langit. Hang nak buat apa pun, apa yang hang niat tu Allah dah tahu. Faham? Lah bukan ada orang tahu pun. Allah tahu engkau nak menduakan dia. Kalau engkau kata bukan ada orang tahu pun, hang tak tahu ke yang Allah tahu? Di sini sahabat yang Allah perhati, bukan di sini jerawat berbiji-biji, nak flawless, nak kulit tak berkedut. Dah tua kedut jugalah akhirnya. Apa hal ni? Tak nak kedut lah, tak nak mati lah. Kau ingat apa? Subhanallah, betulkan di sini. Kenapa makin tua makin dengki kat orang? Kenapa makin tua makin hasad? Kenapa makin tua dendam ni tak habis-habis? Kenapa makin tua masih ada benci kat orang? Perbaiki, perbetulkan. This is 1 Zulhijjah, Jumaat yang penuh berkah. Please sahabat-sahabat, bertukar, buang segala kejahatan yang di sini. Biar kita buruk tang ni, dia akan jadi makanan ulat. Kat sini yang akan menentukan kita barzah kita luas atau sempit. Kat sini yang akan menentukan kita bangkit daripada kubur menuju mahsyar dalam keadaan tidak ada cacat celah. Kat sini yang akan menentukan kita melalui titian sirat dalam keadaan pantas atau terhegeh-hegeh jatuh ke dalam lubang neraka. Kat sini yang menentukan kita syurga atau neraka. So perbaiki isi dalam ini. Perbaiki sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita yang tahu kita dengki kat orang ke tidak. Kita yang tahu kita sakit hati kat orang ke tidak. Kita yang tahu sahabat-sahabat kita nak bersangka-sangka buruk ke tidak. Kita. So lawan dengan istighfar. Setan seronok ni cucuh air minyak gas banyak-banyak. Air panas pula dah. Cucuh minyak gas banyak-banyak supaya makin terbakar. Nafsu tinggal nak nyalakan api. Subhanallah, maka terbakar hati. Sakit hati orang tu buat sikit je kat kita. Sakit hati mengatasi segala. Kenapa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh kita hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar hasutan, jahat-jahatnya orang bercakap, kita penat berbuat taat. Sentiasa sahabat-sahabat dirahmati Allah, perbaiki hati kita.
Moga-moga Allah redha pada kita. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita dalam Ustazah melayani anak-anak Darul Fawaz Kertih pada malam ini. Dan besok Ustazah minta maaf, kata adik Ustazah Ustaz Ali di Darul Fawaz Kertih, orang Kertih duk buru Ustazah Zai ni, nak minta ngajar sana ngajar sini. Saya tak terima mana-mana kuliah sebab memang masa padat. Ni saya keluar sahabat-sahabat, sebenarnya saya nak cancel sebab saya memang masa janji dengan orang Kertih tu, saya terlupa hari Sabtu ni Ustaz Azwan kena ada di majlis sepupu dia yang maksud dia meninggal baru ni. Jadi pengantin tu tak ada mak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dalam mak baru meninggal, lepas tu datang KL seorang-seorang nak nikah dengan anak orang KL kat Ceras. Jadi ustaz serba salah bila Pak Su kata Azwan kena ada dalam majlis tu. Alamak, kan dah janji nak pergi Kertih. Jadi saya awalkan ke Kertih, sahabat tak pergi Kertih pun, saya ke Kijal menunggu anak-anak Darul Fawaz. Kemudian malam ni saja saya buat pengisian untuk mereka dalam bilik hotel saya saja. Lepas tu besok saya teman mereka sarapan, dah saya terus balik KL supaya ustaz sempat berada di majlis Pak Su dia. Dan hari ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tak tahu saya nak live dengan staf Bank Negara tengah hari nanti 40 hadis jalan menuju syurga, sebab saya settle dengan lembu-lembu di Bentong. On the way ke Kijal, mungkin saya rehat kat mana-mana untuk saya live pukul 12.45 dengan staf Bank Negara. So saya ada jadual yang saya terlupa ketika saya gairah janji dengan orang-orang di Kertih. Jadi tidak ada pertemuan khusus sahabat-sahabat di mana-mana sebab padat sangat. Besok lepas sarapan pagi, sarapannya pula lepas subuh sebab Ustazah betul-betul nak keluar awal. Kan kalau besok pagi tak sarapan dengan anak-anak macam tak ada si babai pula. Jadi mereka sampai waktu check out, mereka akan buat ala-ala suka nikah. Ustazah dah buatkan, siapkan semua hadiah-hadiah mereka. So ustaz mereka layanlah mereka sampai waktu check out. Ustazah check out awal. Jadi memang tak ada, minta maaf sahabat-sahabat di belah sana, sebab Ustazah kalau cancel sebab kepadatan jadual Ustazah yang Ustazah tersilap pandang ni, kalau Ustazah cancel sebab booking Agoda kan, jadi Ustazah dah tanya macam-macam, dah minta tolong nak tukar tarikh, cannot, no refund. Lepas tu tak boleh tukar tarikh. Banyak cakap baik tempah kat hotel walaupun sedikit mahal kan, tak boleh tukar. Orang sibuk macam kami tak boleh sahabat-sahabat Agoda ni, kalau tiba-tiba nak tukar tarikh ke apa, teruslah tak boleh nak refund. Jadi duit banyak tu sahabat tak nak refund. So saya buat jugalah untuk anak-anak Darul Fawaz Kertih sebab memang setahun sekali anak-anak tahfiz saya bagi macam reward lah. Mereka bersusah payah dalam upgrade diri mereka dekat dengan Al-Quran. So kita hadiahkan mereka macam tu. Dah 2 tahun dah saya tak bawa mereka berjalan. Kali ni sibuk sangat Ustazah bawa yang dekat dengan mereka saja. Bantu Ustazah dengan doa. Sekali lagi, sempena 1 Zulhijjah, 1, 2, 3. Semua ini harganya kalau dengan free gift yang Ustazah nak bagi tu, memanglah lebih RM150 termasuk kos pos. Tapi kali ini sempena bulan Zulhijjah, semoga dipandang Allah sebagai kebaikan. Saya tahu banyak anda dah ada, tapi buku 3 ini tak rugi kalau anda jadikan hadiah kepada kesayangan-kesayangan anda dalam luar negara mana-mana. Yang ni pasti menangis kalau baca. Yang ni tulisan sahabat-sahabat kita, Masya Allah, nota-nota indah sepanjang PKP. Maka anda akan dapat manfaat besar menghadiahkan. Jadi hantaran kahwin pun cun melecun tau. Jadi hantaran kahwin, orang nak pergi haji. Sebab kat haji tu sebenarnya nanti kalau mereka tak beraktiviti, mereka boring. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka semoga Allah ganjari itu dinilai sebagai ibadah. Hubungi sahabat tim khidmat. Saya sayang anda semua kerana Allah. Ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak order? Dah ada dah dekat situ nombor telefon semua sayang. Ampun maaf, zahir batin. Bye-bye. Muah-muah. Banyakkan amal solihat. Hati mesti bersih. Bye-bye.